الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dan inayah Allah, pada pagi ini kita berada pada hari Sayyidul Ayyam. Ia juga termasuk pada bulan ataupun memasuki awal bulan Rejab. Maka bolehlah kita doa dengan satu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan insya-Allah. Alhamdulillah, pada hari Sayyidul Ayyam juga para hadirin sekalian, kita digalakkan untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian berselawatlah dengan sebanyak-banyaknya pada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah keselamatan, kesejahteraan, ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita akan membicarakan satu tajuk bersempena berada di awal bulan Rejab. Semangat kita nak menuju kepada Ramadan tu berkobar-kobar para hadirin sekalian. Untuk kita masuk kepada Ramadan tak sabar dah, maka dengan sebab tu kita buat persiapan di dalam bulan Rejab. Dengan beberapa perkara dan ada di dalamnya ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita sebut ganjaran, maka sudah pasti amat rugilah di kalangan kita ni para hadirin sekalian. Kita tidak buat dan tidak rebut ganjaran pahala. Maka ganjaran ini amat-amatlah dituntut oleh Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi dengan beberapa ungkapan ataupun hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membicarakan tentang ganjaran ataupun keistimewaan pada bulan Rejab ini, para hadirin sekalian, kita kena ingat, sekiranya kita buat ni mengikut apa yang diajar ataupun bertepatan dengan ilmu, insya-Allah maka dia dapat ganjaran. Kalau kita buat tanpa ada ilmu, tanpa dia ada sendaran, tanpa ada niat yang betul, maka perbuatan itu sia-sia, tidak diberi ganjaran. Apabila disebut dengan satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut apa dia, daripada Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Kata Nabi,
Az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra. Minha arba'atun hurum salasun mutawalliyat. Zulqaidah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar. Allazi baina Jamadil wa Sya'ban atau kama qala Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zamanu qad istadara. Kata Nabi, waktu ni dia berputar sebagaimana keadaan. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan hayati yauma khalaqas samawati wal ard. Waktu mana Allah Taala menciptakan langit dan bumi. Yang mana penciptaan Allah langit dan bumi ni para hadirin sekalian? As-sanatu 12 syahra. 1 tahun terdiri daripada 12 bulan. Di mana kita maklumlah setahun ada 12 bulan kan. As-sanatu 12 syahra, kata Nabi, pada 1 tahun tu dia ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, kata Nabi. Daripadanya terdapat 4 bulan yang haram. Haram bermaksud di sini adalah ada bulan suci. 4 bulan ada bulan yang suci daripada 12 bulan. Bermaksud ada keistimewaan daripada 12 bulan tadi, ada 4 bulan, kata Nabi, minha arba'atun hurum. Padanya ada 4 bulan yang haram, atau kita sebut bulan tu bulan istimewa. Bulan yang suci yang diberi oleh Allah keistimewaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu mutawalliyat. Salah satu mutawalliyat, 3 daripada 4 bulan tadi, kata Nabi, mengikut turutan. Daripada setahun ada 4 bulan, bulan haram ataupun bulan suci. Padanya 3 bulan mengikut turutan, kata Nabi SAW. Salah satu mutawalliyat, 3-nya mengikut urutan. Apa dia yang 3 para hadirin sekalian yang mengikut urutan tadi? Zulqaidah wa Zulhijjah wal Muharram. Mengikut turutan tu pada bulan Islam, pada bulan Zulqaidah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ini semua bulan-bulan Islam ni. Zulqaidah pun bulan Islam, Zulhijjah pun bulan Islam, Muharram pun bulan Islam. Semua tarikh-tarikh ni ada keistimewaan para hadirin sekalian. Ada keistimewaan. Bulan Zulqaidah ada keistimewaan, Zulhijjah ada keistimewaan, bulan Muharram ada keistimewaan. Semua itu adalah di antara, kata Nabi, salah satu mutawalliyat, 3 bulan berturutan pada nisbah bilangan. Faham eh? 3 bulan. Wa Rajab Mudhar, kata Nabi SAW. Dan yang keempat adalah Rajab Mudhar. Rajab Mudhar ini ialah allazi baina Jamadi wa Sya'ban, kata Nabi SAW. Bulan Rajab Mudhar itu terletak di antara bulan Rajab ni lah. Bulan Rajab ini terletak, kata Nabi, allazi baina Jamadi wa Sya'ban. Allazi baina Jamada bermaksud Jamadan akhir lah. Wa Sya'ban. Dia duduk di perantaraan tengah-tengah, kata Nabi SAW, di antara bulan Jamadil akhir dengan bulan Sya'ban, iaitu bulan Rajab, yang kita sebut sebagai bulan ni yang disebut oleh Nabi arba'atun hurum, 4 bulan yang suci.
4 bulan yang istimewa. Yang disebut dalam hadis Nabi ni Rajab Mudhar. Rajab Mudhar ni apa nama Rajab Mudhar ni? Dia kena daripada mana? Apa kaitan Rajab Mudhar dengan Rajab biasa ni? Apa beza? Baik, kita tengok. Syekh Mustafa Bura ni seorang ulama. Dia menyebut perkataan ataupun mengatakan perkataan Mudhar ini kerana dinisbah kepada satu kabilah, kata Syekh Mustafa Bura. Ia dinamakan dengan Mudhar ni pada bulan Rejab ini kerana nisbah kepada satu kabilah. Yang mana dinamakan kabilah itu sebagai Bani Mudhar. Hal tu yang dinamakan ataupun yang disebut oleh Syekh Mustafa Bura. Sebab nama Rejab Mudhar tadi kerana nisbah kepada satu kabilah daripada Bani Mudhar. Kerana apa dia para hadirin sekalian? Kerana kabilah ini, kabilah Bani Mudhar ini, kata Syekh Mustafa Bura, dia ni amat menjaga sangat. Dia menjaga sangat di antaranya akan penharaman bulan tersebut berbanding dengan bulan-bulan lain. Kerana dia meletakkan bulan ni di antara yang jaga sangat. Maknanya tak buat benda-benda seperti bulan-bulan lain. Itu dia dinamakan Rejab Mudhar. Yang dikenali pada zaman tu ialah di kalangan kabilah Bani Mudhar. Satu sebab dia ni. Asal usul dia panggil Rejab Mudhar. Kerana diamalkan oleh masyarakat Bani Mudhar. Dia mana menjaga sangat akan benda-benda penharaman. Baik, faham para hadirin sekalian. Dan dia juga meletakkan bulan ini bulan yang special sangat. Dah keistimewaan. Seperti mana yang telah ditaklidkan di dalam hadis ataupun di dalam kitab Sahih Bukhari. Selain daripada itu juga para hadirin sekalian, ada para ulama juga, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir. Ini ulama hebat dalam bidang tafsir. Kita tengok banyak kitab karangan beliau, di antaranya tafsir Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, di antaranya disebut apa dia para hadirin sekalian, di dalam kitab tafsirnya yang dinukilkan daripada sahabat Nabi, iaitu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Katsir menukilkan dalam tafsir dia, di antara dia mengambil pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Setiap apa yang berlaku dan mengatakan bahawa setiap kezaliman, setiap kezaliman, kata Ibnu Abbas, yang dilakukan pada bulan-bulan haram ni, 4 bulan haram ni, bulan suci ni, dosanya adalah lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Ni kata Ibnu Abbas. Siapa dia buat dosa pada bulan-bulan haram ni, masuk bulan ni lah. Jamadik bulan yang kita sebut tadi 4 bulan. Bulan apa dia? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dengan bulan Rejab. Ini disebut dengan Rejab Mudhar. Maknanya kata Ibnu Abbas, buatnya amalan ataupun buatnya dosa pada bulan ni, 4 bulan haram, bulan suci ni, dosanya adalah lebih besar berbanding dengan bulan-bulan lain. Ini pandangan beliau. Di mana yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Begitu juga dia kata, kalau buat amalan soleh, buat amalan yang baik pada bulan ni juga, pada 4 bulan ni, maka baginya adalah lebih besar pahala berbanding dengan bulan-bulan lain. Dalam kitab Ibnu Katsir ada sebut tentang ganjaran pada bulan tersebut.
Ini memberi pengertian, pengajaran pada kita para hadirin sekalian. Dia ni ada kelebihan, keistimewaan. Ada keistimewaan, ada ganjaran, ada kelebihan dan ada keberkatan. Bila mana kita nak kita buat mana Nabi SAW ajar, seperti mana yang disebut dalam hadis dan para ulama sebut cara kita nak beramal. Berbagai kaedah kita boleh buat para hadirin sekalian. Dia tidak tertumpu kepada satu amalan saja, banyak amalan kita boleh buat. Ini nak membuktikan pada kita yang bersebut dengan kebajikan, maka boleh buat, tak ada masalah. Ada orang berpuasa, tak mampu nak berpuasa, bagi makan orang berpuasa. Puasa sunat Ada orang buat apa dia tuan? Ada orang suka memberi sedekah. 4 kali gandakan sedekah, istiqamahkan sedekah kat kita. Ada orang suka menolong orang, maka tolong orang tu dalam keadaan ikhlas kerana Allah. Apa kita buat pun para hadirin sekalian, kita mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, maka itu sebaik-baik amalan. Para hadirin sekalian, insya-Allah ini berkaitan dengan apa ada ganjaran pada bulan Rajab berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita amalkan. Bahkan Nabi SAW juga mengajar pada para sahabat dengan keistimewaan pada bulan ini, dengan beberapa amalan di antaranya. Dia sebut apa dia? Melakukan ibadah yang mana pernah dilakukan ataupun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melakukan ibadah, salah satunya puasa sunat. Ada puasa sunat. Puasa sunat ni bermaksud puasa yang disunatkan kita berpuasa lah. Dia tidak menghalang seseorang itu untuk melakukan amalan lain. Kalau tak nak puasa pun buat amalan lain, tak ada masalah. Tidak dispesifikkan untuk berpuasa sahaja. Amalan lain pun boleh buat lagi selain pada puasa. Sedekah. Nah, Ustaz tengok banyak dah tabuk ihya Ramadan kan. Mengajar di mana-mana masjid kuliah surau ni ada dah tabuk ihya Ramadan. Ramadan Al-Mubarak. Apabila kita tengok tabur Ramadan ni para hadirin sekalian, sebolehnya jangan tunggu Ramadan lah. Bulan Rejab ni kita cuba dah menabung ataupun menyimpan dalam tabung. Kita masuk dah duit. Kadang-kadang orang nak tunggu nak tunggu bulan Ramadan. Ramadan tu baguslah boleh derma lagi, tapi mengundang ataupun nak ambil keberkatan ataupun keistimewaan ni pada bulan-bulan yang Nabi sebut ni, antaranya bulan Rejab ni, kita cuba belajar menabung ataupun meletak duit. Mudah-mudahan dengan sebab kita memberi sedekah ataupun kita beri sumbangan dalam tabung, tuan-tuan hadirin sekalian, Allah Ta'ala memberi kita keistimewaan memanjangkan umur kita masuk kepada bulan Ramadan. Kerana salah satu amalan nak panjang umur ialah sedekah, memberi infak. Selain daripada kita duk baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Faham maksud dia? Selain daripada kita beramal dengan hadis ataupun dengan doa yang Nabi baca, maka kita cubalah baca juga, antaranya baca doa dan kita cuba bersedekah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita panjang umur, ada rezeki masuk pada Ramadan. InsyaAllah. Tak rasa semua tak sabar ni nak masuk Ramadan ni. Setuju tak para hadirin sekalian? Semua tak sabar ni. Kita nak beribadah. Kita nak berterawih. Kita nak memperbanyakkan tilawatul Quran. Sebut tilawatul Quran ni para hadirin sekalian, di bulan Rejab ni kena start baca dah.
Kena start baca dah, kena start buka dah Quran. Hak dah buka dah, alhamdulillah lah. Nah, hak belum buka lagi, cuba buka lah. Ada orang kata dah buka dah ustaz, smartphone hari-hari buka. Tak masuk ustaz guna mushaf lah. Guna mushaf Al-Quran tu, cuba buka. Nah, mushaf ni tuan-tuan perhatian sekalian, tidak pernah tonton lah. Dia adalah berbeza dengan kita pegang handphone. Pegang mushaf tu kita kena berwudu, kita kena bersih. Adat dia kan, kita pegang tuan-tuan. Adat pegang mushaf. Berbeza dengan kita pegang handphone. Kalau kita pegang handphone, kita letak sini tuan-tuan. Orang kata apa benda ni? Ada. Tapi mushaf Al-Quran tu di antaranya kita pegang, kita letak di bahagian dada kita tuan-tuan, pegang. Kita cium tuan-tuan. Dengan keadaan kita berwuduk bersih. Maknanya kalau kita faham berwuduk bersih. Berwuduk tu satu pahala, ada ganjaran, dia boleh pahala. Berwuduk tu dapat pahala dah. Sahabat Nabi ni suka amal wuduk. Salah satunya ialah Sayyidina Bilal bin Rabah berwuduk dan melakukan ibadat solat sunat lepas wuduk. Waktu menyebabkan Bilal bin Rabah tu Nabi SAW puji bagaimana berbunyi apa dah daripada tapak kasut dia dalam syurga. Amalan Bilal ialah wuduk dan suka semaya sunat wuduk. Jadi kita ni para hadirin sekalian, Quran ni jangan tunggu Ramadan. Bulan Rejab ni start boleh buka dah. Hak mana duduk di kawasan di rumah, tengok Quran, duduk kat rak cantik kan, boleh start dah. Jangan lak saja. Lak tu betul lah, ambil lak, cuci buah habuk, buah dia punya sarang laba-laba. Dia kata berabuk juga. Dah berabuk lama sangat dah. Ramadan lepas ni, Ramadan pula, rahimakumullah. Baru nak buka, berabuk lah. Bukan sekadar lak, tuan-tuan para hadirin sekalian, pastikan kita apa dia? Baca, buka. Masa ni jugalah kita boleh cuba nak memperbetulkan bacaan. Mungkin ada kesilapan di sudut bacaan kita, di sudut sebutan kita makharijul huruf kan. Cuba kita perbetulkan, cari ustaz, cari tok guru mana-mana hak boleh mengajar. Cuma ustaz nak pesan jugalah. Pesan sebagai peringatan diri sendiri. Bagi kawan wanita, kalau boleh cari dulu ustazah lah, lebih senang. Wanita cari dulu ustazah untuk mengajar Quran. Maknanya lebih senang untuk dia berkomunikasi. Kadang-kadang dia terhad dengan lelaki ni. Maknanya ustaz muslimat cari dulu. Sebab kadang-kadang nak sebut huruf tu lebih sesuai. Sebab wanita dia tahu tahap dia. Wanita dia tahu tahap sebutan dia, macam mana makhraj dia dan sebagainya keluar. Kita orang lelaki kadang-kadang dia agak berbeza sedikit kan. Tapi tak masalah, cikgu guru lelaki pun, tapi nak cerita cari dulu wanita, perempuan, ustazah dulu. Orang lelaki pula jangan cari ustazah, carilah ustaz. Kau orang lelaki nak mengaji dengan ustazah kan. Kalau bini dia ustazah tak apa lah. Tapi maksudnya ustazah lain, tak perlulah. Maknanya orang lelaki tu kena orang lelaki lah, kata imam lah. Atau imam hak tu mana duduk di masjid surah, hak elok bacaan. Cuba minta dia ajar perbetulkan bacaan kita. Sebab kita nak masuk Ramadan ni, para hadirin sekalian, kita nak speed dah amalan. Bukan kita buka Quran lagi. Ramadan tu bukan maksudnya kita nak betul bacaan. Tak ada dah. Ramadan tu memang kita nak betul dah. Tapi kalau Ramadan baru nak belajar, Ramadan baru nak kena sebutan, bila nak khatam? Tidak para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi kalau kita jadikan bulan ni dah sebagai bulan untuk kita memulakan. Makna permulaan kita perlu kepada, dia panggil apa dia, usaha kita tu nak dapat. Dia tak boleh tengok orang, para hadirin sekalian, usaha kita tu setakat mana kita, keupayaan kita buat. Maka kita akan dapat ganjaran pahala lah. Ni disebut Quran lah ni. Nah, Al-Quran ni Nabi sebutkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Tak ada lah ilmu hebat para hadirin sekalian, tetap Al-Quran lah. Baik-baik kamu orang yang belajar mengajar pula orang. Sudah para hadirin sekalian, makna di bulan ni kita dah boleh mula dah. Jangan tunggu nak masuk Rejab, nak masuk Ramadan barulah terhegih-hegih nak buka Quran, barulah nak cari ustaz belajar Quran.
Itu kadang-kadang Ramadan tu ustaz-ustaz sibuk ya. Sampai diri sendiri nak baca Quran pun tak sempat. Tuan hadirin sekalian sibuk kan. Sibuk pergi situ orang ajak sini. Yang jadi imam tu alhamdulillah lah. Boleh khatam dengan bacaan dalam solat, di luar solat. Banyak kali khatam. Jadi apabila kita membicarakan macam mana nak khatam ni para hadirin sekalian, banyak kaedah kita nak khatam. Ada orang khatam dalam tadarus sekali. Ada orang khatam dalam solat. Ada. Maknanya paling kurang kita boleh khatam Ramadan sebanyak 2 kali para hadirin sekalian. Tapi bermula dengan betul bacaan lah. Bacaan tu kita kena betul. Dia tak boleh bacaan kita dalam keadaan kelam kabut, dalam keadaan tak betul kelam kabut, duk main nak sebut makharijul huruf pun payah. Apa dah, belit lidah-lidah. Menjadi kesukaran. Tapi kalau kita mula awal, start awal ni para hadirin sekalian, dia tak menjadi masalah. Boleh rejak. Lain pada kita berpuasa sunat, selain itu juga kita boleh apa dia? Membaca ataupun mempelajari Al-Quran. Sebab Al-Quran ni dia mukjizat. Mukjizat yang kekal di antara mukjizat Nabi adalah Al-Quran, berkekalan sampai kiamat. Ya. Apabila berkekalan sampai kiamat ni, maka rugilah kalau kita tak mengambil manfaat. Baik manfaat daripada apa yang Nabi sebut, tapi kita tidak mengambil kelebihan. Baik, sidang para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membicarakan dengan ganjaran bulan Rejab ini, macam Ustaz sebut tadilah. Walaupun hadis Nabi SAW ini mendatangi dengan 4 bulan. Tapi ada amalan-amalan ni dia tak boleh nak menyekat seseorang itu daripada menerima ataupun dikabulkan oleh Allah. Di antaranya doa. Bulan Rejab ni juga di antaranya doa. Kita semalam kan kita duduk pada malam Rejab. Kena duduk pada malam Jumaat. Malam Jumaat doa malam bulan Rejab. Ini di antara beberapa doa yang mustajab. Di antara yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Imam Syafi'i siapa dia para hadirin sekalian? Imam Syafi'i ni ulama mazhab kita lah. Bukan Haji Syafi'i para hadirin sekalian. Al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Imam Syafi'i sebut ni tuan-tuan, ada amalan hak doa yang mustajab oleh Allah. Doa yang mana Allah Ta'ala tak tolak lah. Allah Ta'ala mustajab doa. Kalau kita minta, pasti dimustajab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i? 5 malam Allah Ta'ala mustajab doa. 5 tepat, 5 malam ya Allah Ta'ala mustajab doa. Apabila mustajab doa ni bermaksud Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Yang pertama kata Nabi SAW, seperti mana kita, apa dia kata, yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Antara malam yang Allah Ta'ala mustajab doa pada malam Jumaat. Malam Jumaat tu mustajab sangat doa. Yang kedua, Al-Imam Syafi'i sebut malam yang mana doa mustajab bila? Pada malam Aidil Fitri. Yang ketiga pada malam Aidil Adha. Malam raya tu malam mustajab doa. Yang keempat pada bulan Rejab. Malam pertama pada bulan Rejab tu pun mustajab doa. Yang kelima, Imam Syafi'i sebut lagi bila yang kelima mustajab doa. Pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Tengah sepat tu dia buat bacaan Quran kan. Ketiga buat bacaan Yasin, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ambil dengan sebab ni lah, kita ni digalakkan sangat untuk beribadah. Pertama doa. Doa ni contoh amat rugilah orang tinggal doa. Kerana doa ni dia panggil senjata bagi umat Nabi SAW. Kita duduk ni nak pergi jalan ke, nak pergi perang ke, nak pergi apa perlu kepada senjata kan. Sebab musuh kita ni, hak duduk alam diri kita ni musuh yang paling rapat dengan kita. Iblis, nafsu, syaitan. Senjata dia di antaranya kata Nabi SAW ialah doa.
Tapi kalau orang yang tidak ambil peduli ataupun tidak mengambil manfaat untuk terus berdoa, seolah-olah dia tak perlukan senjata. Lepas tu kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kan kena godaan sikit, kena fitnah sikit, kadang-kadang kita tewas. Cuba kita ambil senjata ni sebagai pendinding ataupun sebagai penahan diri kita. InsyaAllah kita selamat para hadirin sekalian. InsyaAllah kita terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak adalah kita merasakan kita lemah kerana kita ada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala membantu, Allah Taala juga memberi kita keistimewaan. Tapi apabila kita tidak ada doa, tidak ada senjata, maka kelemahan itu makin ketara dalam diri kita, menyebabkan kita ni mudah tewas dengan dunia, apatah lagi dalam bab untuk kita beramal. Faham maksud para hadirin sekalian? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, sekiranya hamba-Ku bertanya pada Aku tentang Aku ni, kamu beritahulah kepada hamba-Ku ni, ya Muhammad, fa inni qarib, aku sangat hampir dengan dia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala suruh kita minta dengan dia, para hadirin sekalian. Minta doa. Ta'ala sebut dalam Al-Quran, beritahu pada hamba-Ku, ya Muhammad, doalah pada aku. Falyastajibu li, aku akan kemustajabkan doa, kata Allah. Aku makbulkan doa dia, insya-Allah, tak ada masalah. Lepas tu kena yakin dengan Allah ni, para hadirin sekalian, yakin. Sibuk mana kita pun doa jangan lepas. Kaya macam mana kita, doa jangan lepas. Kerana doa ni dia panggil senjata. Kadang-kadang orang ni dia kurang berdoa pun ada masalah juga. Kurang berdoa, sibuk dengan dunia. Lepas salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru pergi, tinggal tu baca doa. Kata rahimakumullah, nampak sangat kita ni beribadah ni hanya sekadar melepas batuk di tangga, tapi tidak mengejar bagaimana nak dapatkan kualiti dalam ibadah. Hak ni bulan Rejab ni, para hadirin sekalian, kita beribadah ikutlah cara yang seperti mana yang Nabi SAW ajar. Banyak dalam hadis kan sebut tentang amalan Rasulullah, tentang bagaimana Nabi beramal, bagaimana Nabi melakukan amalan-amalan wajib ni cara macam mana. Ini berkaitan dengan ilmu, para hadirin sekalian. Ilmu pula ni, para hadirin, dia kena belajar. Ustaz tengok dia hari ni, minta maaf lah kalau berlaku. Ilmu hari ni banyak baca je. Baca je kerja orang. Majlis ilmu tak hadir. Tak. Masjid tak pergi. Baca dah Google. Tak habis-habis. Sikit Google. Lala sekali dia duk percaya kepada Mr. Google tu berbanding pada para ulama. Duk Google je, para hadirin sekalian. Kefahaman kita tidak mencapai tahap apa dia maksimum tuan kita agama ni memang faham cakap kita je. Lepas tu kita kena berguru, bertanya. Apabila kita berguru, bertanya ni, kita akan keluar daripada kekhilafan. Kita akan keluar daripada permasalahan hak kita duduk orang panggil berkesumat dalam diri kita selama kian selama ni. Bukan kata tak boleh baca, boleh. Tapi baca tu kadar dia nak ilmu ni sebagai penambahan. Apa-apa pun innamal ilmu bitta'allum. Ilmu ni dia kena guru. Tak boleh kita nak buat shortcut ni. Kadang-kadang Ustaz tengok ramai hari ni tak guru pun. Baca, baguslah. Baca tu boleh nak menambahkan ilmu pengetahuan. Tapi asasnya kena dibelajar, para hadirin sekalian. Tak cukup dengan membaca saja. Ada orang suka pergi suka mendengar dalam YouTube, bagus. Tapi hak tak bagus, dia dengar hak pendek-pendek. Dia dengar hak pendek-pendek, hak kadang-kadang tak mencapai. Dia panggil tahap kefahaman kita hak sebenar. Editor yang mengedit tu tuan-tuan nak dapatkan viewer banyak. Dia tak edit, orang dengar. Hak ada ilmu dah dia faham lah, para hadirin sekalian, apa yang disampaikan oleh para asatizah. Tapi apabila hak tak mencapai ilmu hak sebenar, dia dah ambil shortcut lah sekali, tuan-tuan. Jadi kak habis. Shortcut ni punya pasal.
Tukar hak nikah, hak tukar lah sekali semua tak ada tuan-tuan. Pakat kad habis. Pakat buah tak ada habis tuan-tuan. Dan sekali tinggal Tok Iman dan Tok Bilal. Hak tu kita kena faham betul-betul para hadirin sekalian. Nak memberitahu pada kita ilmu ni dia adalah satu adab yang perlu kita jaga. Lepas tu kita berguru ni hormat guru. Taat pada guru. Tak baru kita peroleh ilmu manfaat. Tak mengurangkan kita daripada perdebatan. Itu lebih bagus. Pada perdebatan yang membawa kepada orang panggil apa dia? Perpecahan yang tidak berkesudahan. Walau bendanya sudah selesai dah para hadirin sekalian, tapi diperdebatkan juga pada nak tunjuk siapa betul, siapa salah. Sedangkan ulama dulu berdiskusi, berdialog tu bukan nak tengok siapa betul, siapa salah. Nak tengok di sudut macam mana buah pandangan mereka untuk kemaslahatan ummah. Kita ini nak tengok siapa betul, siapa salah. Tak, apabila melihat siapa betul, siapa salah, saya akan jumpa kesalahan orang. Ini di antara yang dilarang oleh Nabi SAW para hadirin sekalian. Kita kena ambil maklum para hadirin sekalian pasal kita duduk di dalam atau panggil zaman mutaakhirin ni, zaman fitnah ni. Jangan mudah kita tertelan atau termakan dengan fitnah-fitnah ataupun dengan agenda orang-orang yang nak memecah belah umat Islam di akhir zaman ni. Jangan mudah terpengaruh. Kita kena bersatu, kita kena berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Sebut dalam Al-Quran tu kan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kamu berpegang pada tali Allah, jangan kamu bercerai-berai, berpecah belah, ni sebut oleh Allah. Baik, tidak perlu hadirin sekalian. Bagaimana dalam bulan Rajab ini juga amalan-amalan yang berkaitan ataupun kita sebut ganjaran, kita mesti buat itu mesti dalam keadaan ada sandaran dia para hadirin sekalian. Mesti ada sandaran yang jelas pada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, daripada para ulama muktabar yang mengajar di dalam kitab-kitab, supaya nak memastikan amalan yang kita buat ni biar benar-benar amalan. Biar benar-benar amalan ini berkaitan dan amalan ini ada dia punya fakta dia. Tidak para hadirin sekalian. Hentikan daripada menyebar berita ataupun dengan benda-benda tak betul. Ada orang dia suka sebar benda tak betul. Suka sebar situ, sebar sini. Kadang-kadang orang ni tuan-tuan, dia excited beramal. Apabila dapat satu sebaran tu, berita tu, hadis ke apa benda tu, tak hadis pun dia kata hadis. Ini amat berbahaya para hadirin sekalian. Status kita ni nak post apa-apa biar kita jelas. Kita nak post apa-apa benda biar jelas. Sebab kita bukan ulama para hadirin sekalian. Ulama pun dia orang panggil apa, dia bertabayun, cek dulu betul-betul, rujuk dulu betul-betul. Bukan cuma main post je para hadirin sekalian. Tapi budaya hari ni orang kita suka mengepus. Salah betul ambil belakang kira, post dulu. Apabila budaya ni kita amal ni para hadirin sekalian, amat berbahaya dah. Terutamanya di dalam kita mencari ataupun mengejar ganjaran ni. Apabila beramal dengan cara macam ni amat bahaya. Amat bahaya dan amat mendukacitakanlah. Itu kita kena faham benar-benar para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Quran dia sebutkan, fas'al al-zikr in kuntum la ta'lamu. Kamu tanyalah orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Ini bukan tengah orang ilmu. Kita tak ada ilmu, tanya orang ada ilmu. Bukan kita tak ada ilmu, kita tanya orang yang tak ada ilmu juga para hadirin sekalian. Kita tak ada ilmu, cari orang yang berilmu. Hak ni yang diajar oleh, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Jelas pada kita ni kena cari, kena belajar, kena menuntut ilmu, kena usaha kita. Tak boleh kita hanya sekadar duduk saja-saja. Tak boleh.
kurangkan beberapa kurangan yang kita perlu kurangkan. Antaranya kurang daripada kita membaca di laman-laman sosial, kurangkan sedikit. Bukan tak boleh baca, boleh nak tahu sebagai maklumat. Tapi jangan sampai media sosial tu menguasai diri kita. Sampai kita ni tidak ada ilmu nak menguasai ataupun nak mencari pahala. Duduk media sosial 24 jam, pagi, petang, siang, malam ni, itu tak amat berbahaya. Yang di mana perlu kita jagalah, yang perlu kita jaga dan perlu awasi. Tak perlu awasi dan nak memastikan supaya keistimewaan yang Allah Ta'ala beri ni kita dapat. Apabila kita dapat, para hadirin sekalian, maka kita akan diberi oleh Allah sebaik-baik ganjaran. Maka ganjaran ini akan diberi oleh Allah dan akan dimasuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersempena dengan bulan Rejab ni, tuan-tuan, selamat beramal. Ikhlas kerana Allah. Buatlah amalan apa benda pun, pertama ikhlas kerana Allah. Tak, mesti ada ilmu. Para hadirin yang kedua, mesti berilmu. Mesti ada sandaran betul. Mesti jelas. Mesti kita tahu benda ni boleh ke tak boleh buat. Jangan main ikut je, tuan-tuan. Dah, yang ketiga, tuan-tuan, cuba kita ajar dah. Pertama, dengan keadaan kita ni, buka Quran. Buka Quran ni bulan ni dah tak boleh buka. Jangan tunggu Ramadan, tuan-tuan. Ramadan tu kita nak kalau boleh lancar dah. Laju dah baca. Ramadan baru nak lak Quran, 2 Ramadan baru nak buka Quran, 3 Ramadan baru nak belajar, 4 Ramadan nak khatam, tuan-tuan, nak baca tu kadang-kadang tersaku 10, duduk 10 line berhenti, 15 line malas, 20 line ibu loguyuk. Nah, tuan-tuan, ni di antara cubaan dan dugaan lah dalam kita mencari ataupun nak mengejar ataupun nak kelebihan daripada bacaan kita. Ini di antara perkongsian saya pada pagi ni, hampir 45 minit je, tuan-tuan hadirin sekalian. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada pagi ni insya-Allah memberi manfaat, terutamanya pada diri saya sendirilah, khususnya pada tuan-tuan sekalian yang menonton siaran live pada pagi ni. Sebenarnya kita berada pada awal bulan Rejab ni, ganjaran bulan Rejab ni, dan mudah-mudahan kita carilah redha Allah. Mudah-mudahan kita beramallah ikhlas kerana Allah. Mudah-mudahan kita beramallah mengikut ilmu yang betul. Dan yang mudah-mudahan kita bertanyalah sekiranya kita tak tahu, insya-Allah. Semua ini ada kaitan dengan amalan kita, para hadirin sekalian. Bila ada kaitan dengan amalan kita, sudah pasti dia akan diberi oleh Allah ganjaran pahala. Sebelum Ustaz berhenti, ada soalan boleh type di ruangan komen. Ada soalan nak tanya ke apa-apa, type di ruangan komen, insya-Allah. Tak bagi beberapa minit sebelum buat penutup, insya-Allah. Sebelum kita tutup pada pagi ni, ada soalan? Soalan boleh type di ruangan komen. Type. Ada soalan? Baik, tak ada. InsyaAllah kita jumpa pada masa akan datang. Ustaz mohon maaf di atas ketelanjuran kita bicara Ustaz. Baik itu datang daripada Allah, kurang kelemahan pada diri saya mohon kemaafan. Kita jumpa pada masa akan datang. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.